Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak yang Ustaz kasihi? InsyaAllah pertemuan kita pada pagi ini kita akan teruskan sambungan sirah kita, iaitu latar belakang perjanjian Hudaybiyah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk masuk tajuk sambungan perjanjian Hudaybiyah, iaitu iktibar dan hikmah perjanjian Hudaybiyah. InsyaAllah di akhir pembelajaran nanti, InsyaAllah jika kamu perhatikan dengan betul-betul, InsyaAllah kamu akan dapat menghuraikan kesan daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Sekurang-kurangnya kamu akan tahu, kamu akan faham kesan daripada perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, insyaAllah kamu akan dapat menganalisis iktibar dan hikmah daripada peristiwa perjanjian Hudaybiyah serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pelajaran nanti, Ustaz akan berikan satu gambar untuk kamu perhatikan dan kamu analisis daripada gambar tersebut, untuk kamu hubung kait daripada pembelajaran kamu pada hari ini, iaitu iktibar dan hikmah perjanjian Hudaybiyah. InsyaAllah dengan kamu perhatikan gambar tersebut, kamu boleh menyatakan beberapa isi penting dan untuk kamu salin tulis dalam buku dan kamu catat dalam buku tulisan dan dalam buku latihan, buku tulis catat dalam buku tulis pendidikan Islam. InsyaAllah kita mula dengan kita pada pagi ini, iktibar dan hikmah perjanjian peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Semana yang Ustaz jelaskan pada minggu lepas, hikmah atau peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, iktibar dan hikmah daripada peristiwa tersebut, sebagai seorang pemimpin bijak merancang dan mengatur strategi mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Sebagai contoh, jika ada di kalangan kamu ni tahun 6 ini ada dilantik menjadi ketua kelas ataupun ketua pengawas, maknanya dalam dalam kelas kamu kena bijak merancang dan mengatur strategi bagaimana untuk mendisiplinkan rakan-rakan kamu dalam kelas ketika ketiadaan guru. Ini boleh kamu fikirkan, sebab kamu sebagai ketua kelas, kamu ni sebagai pembantu guru. Jika guru tiada dalam kelas, kamulah yang akan mengambil tanggungjawab untuk mengawal kelas, mengawal pergerakan rakan-rakan kamu dalam kelas. Jangan pula kamu ketua kelas, kamu yang membuat bising, berjalan ke sana kemari tanpa alasan yang betul, tanpa tujuan yang betul. Itu dia. Sebagai seorang Muslim, iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, sebagai seorang Muslim mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan menepati janji. Kita sebagai seorang Muslim, kita kena taat pada perintah Allah. Sebagai contoh, kamu dalam kelas, kamu kena taat kepada ketua kelas yang dilantik oleh guru sebagai pembantu ketika ketiadaan guru. Kita sebagai rakan-rakan sekelas kena taat, kena patuh setiap arahan ataupun setiap perintah yang dikeluarkan oleh guru, yang dikeluarkan oleh ketua kelas. Ketua kelas kata duduk diam, murid-murid rakan-rakan semua sila duduk tempat masing-masing, sila berada di tempat masing-masing. Kita kena patuh, taat, selagi mana perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Seterusnya, iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, sebagai seorang yang dipimpin,
taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Menurut Ustaz jelaskan tadi, jika kamu berada dalam kelas, jika ketua kamu bagi arahan berada di tempat masing-masing, kamu kena taatlah pada ketua kamu. Kena taat. Ketua bagi perintah duduk diam, mesti duduk dalam keadaan diam dan tenang. Berganding bahu dan menyokong pemimpin. Dalam kelas kamu kena bersatu padu, berganding bahu, menyokong untuk menyokong arahan pemimpin. Ketua kelas kamu itu mengamalkan toleransi, ada tolak ansur sama kita ini. Itu secara pendeknya, secara pendek iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Saya harap kamu boleh baca ini dan kamu faham dan kamu gambarkan dalam fikiran kamu sebagai seorang pemimpin macam mana, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang dipimpin. Seterusnya ini kamu boleh buka dalam buku teks pun ada ni, Surat 140. Surat 140. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan tindakan yang akan kamu lakukan jika berhadapan dengan situasi tersebut. Kemudian catat dalam buku tulis pendidikan Islam masing-masing. Kamu boleh lihat paparan yang Ustaz sediakan di sini. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan tindakan yang akan kamu lakukan jika berhadapan dengan situasi tersebut. Kemudian catat dalam buku tulis pendidikan Islam masing-masing. Gambar yang pertama ni macam mana ni? Seorang pengawas, dia pergi menegur rakan-rakannya. Macam mana ni? Sebagai seorang pemimpin pengawas, dan ni gambar ini bersama dengan murid-murid yang lain. Gambar yang kedua, di surau sekolah contohnya, kasut tidak disusun dengan baik, dalam surau tidur, buku bersepah. Macam mana tu? Apa tindakan yang kamu lakukan jika kamu berhadapan dengan situasi begini? Sebagai seorang pengawas, apa yang kamu lakukan jika berhadapan dengan situasi begini? Segambar yang ketiga, tu dia. Ni perbincangan kawan ni, contohnya si Ahmad, contohnya si Ahmad ini dia berbincang dengan kawannya lagi ni, dua orang ni, supaya tidak pecah rahsia dia ni. Dia ponting daripada kelas, jadi dia ponting daripada kelas, dia tak masuk kelas. Adakah tindakan ini betul? Adakah tindakan ini betul? Kamu boleh ambil tindakan di sini. Tulis tindakan yang kamu lakukan, yang kamu buat jika berhadapan dengan situasi begini. Contohnya kawan kamu ajak kamu ponting kelas, apa tindakan yang kamu akan ambil? Gambar yang keempat, tengok penggunaan telefon awam. Penggunaan telefon awam. Dan di sini ada lagi 2-3 orang murid berhadapan dengan ini, berhadapan dengan telefon awam ini. Tu dia. Kamu boleh tengok, kamu boleh lihat, perhatikan, dan kamu nyatakan tindakan yang kamu ambil jika berhadapan dengan situasi yang kamu lihat dalam gambar ini. Saya rasa setakat itu dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.